Lepas tu kalau yang seorang, cukup dengan seorang. Tak usah nak bini ramai dah. Rohok sangat. Aku kena dah. Kalau raya-raya berasa macam nak lari. Faham tak? Nak lari dari Malaysia. Nak tukar kapek, nak tukar mesin, hok dryer nak tukar kok. Hok kering baju tak ada kena-mengena dengan raya. Bahasa orang puang. Faham lagi. Ramai dia tanya petua. Petua apa? Tak ada petua. Hebat benda ustaz? Tak ada hebat. Aku nasib baik je. Faham lagi. Petua benda jadi tidak balah dan tak ada petua. Kita lalu ni sebab kita nak ngajar. Faham tak? Nak buat modal. Bukan aku gila sangat. Tak, nak buat modal. Tapi mampu dengan modal-modal nampaknya. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, pagi ini lagi Allah izinkan kita berada dalam suatu majlis yang sangat baik. Satu slot daripada sambutan Hari Hududullah peringkat negeri Kelantan. Kita berada di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan berhimpunnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh yang akan ditulis di dalam buku catatan amal kita. InsyaAllah akan menjadi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia dan menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insya-Allah. Tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan kerana membuat sambutan-sambutan seperti ini yang mengingatkan rakyat bahawasanya kita manusia ini hidup di bumi ini bukan untuk bersuka-suka tetapi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir li bala'i wal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i aw kama qala rawahu at-Tabarani. Artinya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku dan tidak bersyukur dengan nikmat aku dan tidak sabar dengan ujian aku, sila keluar daripada bawah langitku dan carilah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada aku. Mudah-mudahan kalau tidak banyak Allah beri peluang kepada kita pada pagi ini untuk memahami 3 perkara. Yang tersebut dalam hadis ini iaitu tentang hukum Allah, yang kedua tentang syukur, dan yang ketiga tentang sabar. Barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku, kata Allah. Kenapa Allah kata barang siapa yang tidak suka dengan hukum? Kerana Allah yang buat kita, dia tahu nanti akan ada hambanya yang tidak suka dengan hukum dia. Walaupun telah diangkat perjanjian ketika di alam roh, alastu bi rabbikum, semua roh kita menjawab bahawasanya bila dilahirkan ke dunia, semua kita akan mempertuhankan Allah. Semua kita akan tunduk kepada hukum Allah. Tetapi bila kita dilahirkan, umat terbahagi kepada yang pertama menunaikan janji, yang kedua tidak menunaikan janji. Sekarang ini katanya pakar-pakar tentang dunia ni, dia kata ada 8 bilion manusia yang masih hidup, lebih kurang lah. Yang Islamnya 1.8 bilion Islamnya, bermakna 6.2 bilion kafir kepada Allah. Itu yang sekarang. Kalau bilang daripada awal-awal turun Nabi Adam sampai kiamat, Allah Rabbi, yang Islam 1.8 bilion saja yang menunaikan janji. Yang 1.8 bilion yang Islam ni pun tidak semua suka pada hukum Allah.
Kita tak tahu tengok negeri yang jauh lah. Di negara kita pun kalau kita tanya, ramai orang Islam dia tak suka dengan hukum Allah. Ada yang menjawab, dia kata tidak sesuai hukum Islam di negara kita. Ada yang kata tidak relevan dan sebagainya. Padahal kita ni duduk di bumi Allah. Macam orang naik kereta kita lah. Dia kena taat lah peraturan tuan kereta. Tuan kereta kata tak boleh lah buat kotor-kotor dah naik kereta hamba. Dia naik, dia dah tupang. Dia tak ada pitih nak beli kereta. Nak pergi tengok bini sakit hospital. Kita tolong atok. Kaki sebelah kiri buah atas dashboard. Dengan selipar-selipar pasir berkembur atas cermin. Padahal numpang kereta kita. Kaki belah kanan je paut atas tekok kita pula. Padang penyakit. Kita kata dah warna gini dah. Leh ni kereta hamba ni. Dia kata, kaki hamba kat anda hamba. Ini masalah. Bila kita kata kenapalah tidak dilaksanakan hukum Allah di Malaysia, dia jawab tidak sesuai. Dia jawab saya tidak berkenan. Dia jawab saya tidak bersetuju. Dia menumpang di bumi Allah. Tetamu mari rumah kita, kita kata duduklah. Dia kata tak mau duduk luar, nak masuklah bilik. Kata tak boleh. Rumah hamba ni. Dah rumah pun kau ada aku lah. Saya tak berkenan duduk luar, nak tidurlah bilik. Tak boleh, ni terajang di tuan rumah. Kerana itulah ramai manusia yang tumpang di bumi Allah. Dia tak sedar rupanya dia menopang di bumi Allah. Orang yang menopang di bumi Allah tiba-tiba tidak setuju dengan hukum Allah. Berat lebih pada mabuk ni. Marah dorang. Ni bumi Allah. Kalau kita berzikir ni tu imam dari Perlis turun sampai ke bawah, habis imam sampai ke Johor, lipat balik naik sampai ke Kelantan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah 7 lapis langit, kepunyaan Allah 7 lapis bumi. Mana tak ada hak kita. Hak Allah belaka. Langit atas kepala hak Allah, bumi yang kita pijak hak Allah. Ni udara yang kita sejuk ni bukan hak tok kita, hak Allah. Iwi pinjang belaka. Muka kita tu Tuhan we pinjang. Roh dan sebagainya. Maka wajib kita taat pada peraturan Allah. Tiba-tiba orang yang diberi kuasa, dia kata saya tidak setuju. Nampak tak? Dia tidak setuju. Dia tidak tuang, tidak setuju. Tak jadi kalau bukan tuang tidak setuju. Tok Imam boleh pitik sikit. Tok Imam. Bila boleh pitik sikit 3,000, bini Tok Imam kata, abang, dah janji tu kalau ada piti sikit kita nak buat tangga mozaik. Jadi pecah tangga, nak pasang mozaik. Panggil tukang pong katok tangga. Nak pecah, nak masuk mozaik ni. Buat mari dah mozaik 8 tahun. Tiba-tiba tengah pecah tangga Tok Bilal lalu. Tok Bilal kata, buat gapo Tok Imam? Ni lah pasal dia ada piti sikit rezeki jadi Tina pun nak suruh beki tangga tukar mozaik dah lama dah seming dia kata. Tu pun kita 3 kali gelasok nyembai jatuh. Licin masuk mozaik dah, nak masuk mozaik. Tok Wila kata hamba tak setuju. Hamba tak setuju. Tak setuju lagu mana Tok Wila? Dah hamba tak berkenan. Hamba tak berkenan, jangan buat. Tok Imam kata dah ni rumah hamba Tok Wila. Dah ya rumah demo Tok Imam, tapi hamba tak berkenan, tak setuju. Tok Imam tanya balik, Tok Bila ada minum ketung? Nampak? Rumah hamba nak baki, Tok Bila tak setuju. Maka bumi Allah, hukum Allah, segalanya milik Allah, langit milik Allah, gunung ganang milik Allah, kita tupang duduk. Allah bagi pinjam tangan, mata, kaki dan sebagainya. Tak ada pitih wi pitih, tak ada anak wi anak, tak ada kerja wi kerja, tak ada rumah wi rumah. Tak kenang dengan hukum Allah. Lebih pada minum ketung dah ni. Ni. Nampak tak? Tu wan lam yarda bi qada'i, siapa tidak suka dengan hukum Allah. Itu nisbah hukum, pelaksanaan hukum, hudud dan sebagainya. Batu kita orang Islam ni kalau sebut hukum Allah, sebut hukum Allah, sebut hukum agama, tak kira lah. Walau daripada budak-budak pun kita kena terima. Tak usah kata daripada alim ulama, hak Allah. Pasal kita nupang saja. Hak Allah. Muat. Tupang duduk, bila tupang duduk orang nak buat hukum Allah, tak boleh.
Berat ni manusia ni. Boleh nak kata saya tidak setuju. Macam-macam lah ni. Kita tengok dalam TV macam mana pandangan tentang ada satu kumpulan masyarakat yang di dalam negara kita yang berjuang nak menjadikan Islam sebagai sebuah negara, negara Malaysia sebagai negara Islam. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Jangan politik ni contoh. Dia kata saya tak setuju. Boleh nak kata tidak setuju dengan hukum Allah, tapi kena tunjuk satu surat. Surat geran yang menunjukkan 7 lapis langit, bumi ni hak tok dia, hak tok wan dia. 3 orang Nabi sain, Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Zulkifli. Boleh tahan kira. Saya tak setuju hukum Islam di negara kita. Ni dia bukti dia. Kita pun baca tengok Allah. Langit bumi hak dia ada gerang. Malaikat maut sain bawah kali. Baru mana sabar. Hamba tak setuju. Tak. Pasal hak demo. Tiba-tiba nopang bumi Allah. Sebab tu bila ada satu berlaku benda yang tak baik, walaupun tercocok duri palipong, kita kata inna lillah. Inna lillah tu mengaku dengan hukum Allah. Mana kalau kata hudud, kita berimang, kita terima. Kalau kata diat, kita amal. Kalau kata takzir, kita terima. Kalau kata kisos, kita tak nafi dah. Pasal apa? Inna lillah. Allazina iza asabathum musibah, qalu inna lillah. Orang-orang yang bila kami uji mereka dengan musibah, segera mereka berkata, membuat satu pengakuan. Inna lillah. Apa makna inna lillah? Inna lillah bukan makna mati. Tak, kita inna lillah mati. Matilah. Inna lillah. Dah mati lagi kelepar kapah lah naik lari. Senyap dah mati lagi. Tengok. Inna lillah. Faham lagi? Itu masalah kita. Inna lillah maknanya kita diri aku milik Allah. Tak usah kata negara ni. Negara ni aku boleh tinggal. Ambil tiket terbang ke Australia. Ada negara Malaysia. Tu jauh tu. Ni tubuh badan kita ni. Inna lillah. Tubuh aku milik Allah. Ni pipi ni hak Allah. Pipi bukan hak kita. Ni muka kita ni. Hak Allah. Bukan hak kita. Bukan pok kita buat. Bukan mak kita buat muka kita. Kalau mak ayah kita tukang awak, jadi mak macam orang putih lah ke muka. Faham? Ni ada gelak gugu, ada orang rayak repang, ada orang gelebel gini. Faham? Pasal apa? Kandak Allah. Kita sujud sajadah, aku sujudkan wajahku menghinakan diri padamu Tuhan yang menjadikan, yang khalaqahu, yang menjadikan muka aku, wasawwarah, yang bentuk muka aku, yang sabek jadi gini. Muka pun Tuhan buat. Tiba-tiba tak setuju dengan hukum Tuhan. Tuhan buat, bukan mak kita buat, muka kita, bukan ayah kita buat. Cuma Allah ubah sikit, ada muka ayah kat muka anak. Ada muka mak kat muka anak. Tahu tak? Bapa Tuhan buat ubah sikit-sikit. Hak bagian ayah dengan anak, dengan mak, bubuh di muka anak. Supaya anak tu bila besar, tak lupa ibu bapa. Faham lagi? Dalam gitu pun ramai lupa ibu bapa. Baru boleh pakai Exia, dah kena ada ayah. Tak pakai masjid. Kalau pakai masjid, tepuh terus tak ki. Ni. Sebab tu juga ni muka kita tak percaya balik rumah lagi, ambil anak cek ubuh atas mesin basuh. Yang sini panggil retina. Kita tengok hak ustaz royak tadi. Hak mana muka mu, hak mana muka ambo. Tengok-tengok rambut pegang, muka ayah. Dari luarnya apa boleh tahlil tak dari, muka mak. Mata comel biru sebelah, hijau sebelah, mata perpaduan ummah. Mata ayah. Hidung macungnya macam burung raja udang duk atas wayar. Hidung ayah. Dah gigi mana yang jongang itu? Ikut mak. Faham lagi? Lesung pipik manisnya tu ayah. Leher yang kelak apa tak ada tekak mana? Mak. Faham? Tuhan bagi dah. Betul tak? Supaya anak itu tidak lupa pada ibu bapa. Faham? Bahagian daripada irah tu. Ni semua ni Allah suruh tengok. Wapi ang pun juga apa dah tu bersiru. Tengok kat diri-diri tak. Faham? Kebalik kepada Allah. Ru'yatul kasrah lil wadah. Apa saja kamu lihat yang berlaku, balik kepada Tuhan yang satu. Tapi ada juga bila kita tengok ayah berlaku, nangis mak. Tengok rambut pegang macam putih ayah.
Tak, kening macam dilukis, ayuh. Mata sabung macam kucing, macam kucing siang mata, ayuh. Hidung acungnya, ayuh. Mulut tu macam buah delima, ayuh. Tekuk leher jinjang, ayuh. Kulit putih selepuk, ayuh. Nangis Rotina. Tak ada bagian kita. Faham? Sabar, kadang-kadang besar tu ada gak bagi amak. Rupanya sungguh. Bila besar sekolah tak pas, ada gak bagi amak. Dah. Jadi itulah maknanya innalillah, diri kita ni milik Allah. Tak usah kata Kelantan ni, tak usah kata Malaysia ni, tak usah kata bumi ni, hak tubuh kita pun milik Allah. Faham tak ni? Pipi ni hak Allah. Tengok ni kalau orang baru nikah. Nah, gua ni baru nikah, ingat malam pengantin, tidur ni ngadak hidung. Nah, aku kelihmu, mu kelih aku. Malam pengantin Baru comel pipi-pipi ha. Nah, 20 tahun lepas tu, retina dia pusing. Kali lah kena. Dah mana abang? Tak boleh bagai hidung, tak boleh. Tengok muka mengigar jadi. Faham? Pasal apa? Pasal pipi kita hak pinjang. Kalau hak kita diri comel sama. Tak? Barang pinjang. Bila tubuh badan barang pinjang, siapa we pinjang? Allah yang tukang pinjang. Wa inna ilaihi raji'un. Allah akan balik tanya balik lagi. Mengguna tubuh mengguna negara mengguna. Allahu Rabbi. Kena redha hukum Allah. Nah. Walam yasbir ala bala'i, yang tidak sabar dengan ujian aku. Allah uji kita dua. Uji dengan senang, uji dengan susah. Umat dulu-dulu, Nabi dulu-dulu, Allah uji dengan susah. Kita Allah uji dengan senang. Batu dalam senang ada susah, dalam susah ada senang. Dalam bala ada kesenangan, dalam kesenangan ada bala. Dalam sakit ada keuntungan, dalam kaya ada kerugian. Itu semua ujian. Nah, jadi kena sabar. Maksud sabar bukan maknanya nyak gitu. Nah, tidak marah jika Allah tentukan bahagian-bahagian kita yang kita tidak bersetuju dengan bahagian tersebut. Sama ada kekayaan, tak kaya lagi, sabar. Dia kata hamba dah 3 kali dah interview. Tak boleh juga naik pakak. Jadi berasa malah nak berdoa. Dia macam malah berdoa. Dalam masa 13 tahun kerja jawatan kerajaan, 3 kali interview tak naik juga pakak. Akhirnya malah nak berdoa. Bodoh. Allah makbul doa kita ni 4 cara. Yang pertama, apa yang kita minta hak tu Tuhan beri. Ni paling banyak. Nampak? Contoh semalam orang berdoa, orang majlis hari ni selamat belaka. Alhamdulillah Allah wi selamat. Kita nak pergi Kuala Lumpur naik kereta minta selamat. Allahumma safirni fi safari hadza, ya Allah selamatkan aku, salimni selamatkan aku fi safari hadza, pada perjalananku ini. Banyak kita doa kita tak? Selamat. Tapi oleh kerana banyak sangat Tuhan perkenan hak nombor 1 ni, kita dah ingat. Yang kedua, apa yang kita minta hari ni Tuhan tak beri hari ni, Tuhan beri lain kali. Beri juga benda yang sama lain kali. Batu kadang-kadang 10 tahun dah lepas kita minta doa benda tu, baru Tuhan beri. Bila kita dapat, kita dah ingat dah kita ada minta hari tu. Cara yang ketiga, Allah beri di akhirat nanti. Dunia tak kenal, tidak makbul, susah tak mati. Doa sama, sujud sama, tapi tidak senang sampai ke mati. Allah simpan di akhirat. Dan yang keempat, apa yang kita minta Tuhan beri benda lain. Ni pun banyak dalam hidup kita. Hak kita minta Tuhan tak beri. Dia kata hamba dah 4 kali dah ustaz interview. Jadi malah dah nak suruh Tok Imam semayang ajak ke apa tahu tak dah. Tak boleh kau bandar dah, naik tak naik pakak tu kau pandai. Dia macam keputus hasil. Padahal Allah beri dia benda lain. 4 kali dia dah minta interview naik pakak tak dapat, tapi Allah beri sihat tubuh badan. Nah, kawan dia hok naik pakak tu 3 kali dah masuk hospital. Faham lagi? Dia nampak hok tu. Allah beri kesihatan. Nah, orang lain nak boleh nak berok tak boleh darah. Kita senang sekali berok sebeledi seorang. Tak, apa? Tuhan tak beri kita kelebihan bagian nikmat wang ringgit. Tuhan beri kesihatan. Jadi kena ingat, sebenarnya kita sentiasa kena berterima kasih, sabar dengan ujian. Dalam susah tu sebenarnya ada bala. Ada nikmat, dan dalam nikmat itu ada bala. Kalau kita ni pernah jadi korporat besar, gaji pendapatan kita ni 100 juta sebulan. Ada jet peribadi 6 buah, helikopter 4 buah. Faham tak? Tak dang kita nak pergi sejik. Tak dang nak pergi sejik, tak dang nak pergi majlis ilmu tak. Jadi sibuk begitu. Nah, kadang-kadang tak dang
Kadang-kadang tu dak dah menjadi jutawan pun. Kerja jual gitu roti canai dak dah pergi sejik. Tu. Jadi bila kita ni kaji-kaji muhasabah diri, banyaknya benda yang boleh aku buat, benda yang baik. Sebenarnya kita duduk di dalam nikmat dah. Banyak sangat nikmat. Kalau nak kaji orang lain susahnya deh. Hak nak makan tak boleh, kena makan dengan tiup. Kena jolok tiup, kena tebuk tekak, macam-macam pesen. Tiba-tiba kita nak makan mi goreng boleh, nasi goreng boleh. Balahlah budi Allah. Balas budi Allah dengan tolong Allah. Tolong mana? Tolong agama Allah. Dia gitu. Banyak sangat dah kita nikmat. Kalau duk bilang bala, duk bilang susah saja. Hak nikmat bertambung-tambung kita tidak nampak. Kena apa benda ni? Sabarlah atas ujian-ujian Allah. Orang susah dia akan sebut Allah. Budak lumba motosikal nerak 4 buah. Nerak. Mana dia sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah tak ada. Seronok dia berlomba motor. Sakut di lori sutit, patah tulang paha tubik kot daging ni. Ya Allah, lagi ya Allah. Baru ya Allah. Dalam sakit baru tubik ya Allah. Gitu. Kita kata orang kata, tu Imam kata tak boleh mari sejik kita. Rasa kat 20 tahun dah duduk sini. Tak boleh mari sejik kita. Bang, rupanya tak dah mari. Dah projek boleh sama. Nak mari masa mana? Sibuk. Projek A tak dah habis boleh pula projek B. Nak settle orang, nak cari barang, nak urus begitu, nak tengok site tapak begitu begini. Tak dah mari sejik. Pah pada tu tukar kerjaan tak boleh projek. Faham lagi? Nak? Dah pun banyak dah boleh. Orang wik orang lain pula. Bang. Tak boleh jadi duduk dengar di rumah. Mari sejik. Bang, rupanya tidak kerana Allah tak ada projek. Ini masalah. Mana mari sejik dah? Kena buang kerja tak Imam. Faham tak? Guana mari sejik dah. Baru tu beg J. Lah, dari tu dah kena takak lagi hebat dah. Tu beg J cari agama. Tengok kalau orang kena takak mahkamah kena gari. Habisnya pakai beli piah, pakai piah. Faham ni? Asal kena gari pakai piah. Faham lagi? Asal kena takak pakai piah. Apa? Sebab tuan hakim tengok nampak macam baik sikit, hukum tak berat sangat. Faham tak? Sebab apa tuan hakim bodoh ke apa? Faham lagi? Asal kena takak cari piah. Betul tak? Kau lupa ke Johor ke Terengganu kan asal gari pakai piah. Apa gitu? Nak suruh nampak baik dah. Tu kata berak lepas dibuang ke. Tidak bersalah. Ada piah? Tak ada pula ada piah. Dia jual dengan piah-piah balik. Ni mata manusia ni gitulah tu ya Tuhan marah tu. Ramanya bercinya ke kita tak tahulah. Perangai kita huduh sungguh. Dan janganlah kita tidak syukur dengan nikmat Allah. Fa'in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah terlalu banyak. Kita dulu tak ada minal adam ilal wujud. Allah buat kita jadi ada cokoh. Boleh tengok langit, boleh tengok laut, boleh tengok gunung. Allahu Rabbi. Balahlah budi Allah. Kita dulu rumah cek je. Sekali masuk bilik air seorang dengar orang luar tak boleh nak masuk. Leni rumah besar dah. Tamu terima kasih lagi. Terima kasih ni bukan nasyid thank you Allah. Kan gitu. Tu hiburan. Terima kasih ni guna segala nikmat kita ada untuk agama Allah. Allah beri kaki balas budi Allah dengan kaki. Allah beri tangan balas dengan tangan. Allah beri harta benda balas dengan harta benda. Sebab apa? Kayak kita panggil ni sorang. Kita duduk ni kejap. Barang-barang sekejap je. Atas dia belaka. Nak pergi makan, makanlah kita. Tak pergi makan, tak makanlah kita. Bukan kata banyak pitih boleh makan tak. Orang senang ni, orang yang boleh mari duduk dalam majlis ilmu bila masa ada program. Orang senang ialah orang yang bila ada orang buat majlis ilmu di masjid surah, dia boleh pergi duduk. Walaupun sekejap dia boleh duduk. Itu orang senang. Orang senang bukan orang banyak duit ustaz. Tu bukan orang senang, tu orang banyak pitih. Dah bukan orang senang. Lain. Banyak pitih lain. Orang senang lain. Orang senang bukan orang rumah besar. Tu bukan orang senang. Dah tu benda. Tu orang ada rumah besar. Jangan kita jadi peling.
Orang senang lah. Orang senang nak makan nasi boleh. Buh puak bola buluk. Orang senang ni berasa nak kecing, dua beledi kecing. Bang, orang senang ni berasa nak pergi surau kejap, melakah pergi surau. Tu orang senang. Sikit banyak kita, tu bab lain. Sebab kita tengok yang sakit-sakit tu, tak kata hospital biasa, hospital mahal. Kalau Terengganu dia panggil hospital apa benda ni, Allahu Rabbi. Kat rumah kita tu, 500, duduk saja 500. Duduk saja, tak sakit lagi. Duduk saja, sehari 500. 500 sehari. Allah, mahal pada hotel. Doktor masuk tu, kalau masuk doktor tarik nafas. Jangan lepas cik. Bukan tulis nak berobat mu, tulis 200 setengah. Lepas 400. Tulis kan, tulis mu 400 kan, kena 2000 kena. Bukan tulis nak berobat mu sangat, tulis harga. Jadi kalau tak ada pitih, jangan lepas nafas, tarik saja. Jangan lepas luar. Bawah tu. Mu lepas depan doktor 400 kena. Nampak tak? Allahu Rabbi. Tu orang ada pitih. Mana kalau kita nak kita, kalau jual je ring pasal duduk hospital gitu. Orang anyok pitih, orang ada pitih, faham? Mana orang duduk situ, orang datuk-datuk, orang ada pitih. Tapi berapa masa Allah tak benar makan, walaupun dia pitih banyak. Sebab senang ni bukan kait dengan pitih. Tak boleh makan. Katanya doktor, apa bini datuk kata, doktor ini dating kata, datuk rasa nak makan ikan 3 rasa. Cakap luar lah. Duduk jeli je dating. Dia senang sikit cakap KL lalu. Faham lagi. Alah bala. Datuk rasa macam nak makan ikan 3 rasa. Doktor kata no, 2 rasa pun tidak boleh. Padahal pitih datuk dekat 18 juta lambeng. Ikan 3 rasa ada 25 riyal rekod so gitu. Tak boleh. No. Siapa kata no? Allah suruh? Bang, no. Nasi goreng sultan? No, sultan no. No juga. Padahal sultan dulu dia 15 riyal sekilo. Tak benar makan juga. Kita tak mau ingat Tuhan lagi. Bukan senang kita. Allah. Faham? La dhamina li hayatikum ila Allah. Tidak yang menjamin kesenangan hidup kamu. Allah lah. Kan kita bukan biti, bukan anak, bukan kesenangan. Bukan banyak biti tu orang senang. Banyak biti tu orang yang banyak duit. Orang senang lain. Orang senang ni orang senang ni. Mari duduk congok. Ni orang senang. Nampak? Mana orang susah tak boleh mari. Orang duduk ngajar wawai duduk rumah dia main dengan bini dia. Macam lawa orang muka bini. Faham lagi. Orang duduk ngajar pakai duduk rumah dengan bini. Orang duduk ngajar hadis duduk rumah main dengan bini. Jolok tiak, jolok hidung. Tu kan susah. Balik ke doktor tadi. Bang. Nampak? Katanya datin tom yum. No, tom yum ini masin. Bang, banyak masin boleh mati petang ni datuk. Faham lagi. Debar datin dengar. Lala kata roti sekaya, roti kosong pun tidak boleh. Nampak? Tak kebahan bodoh gitu. Dah pitih 18 juta, roti bodoh pun tak boleh makan ke darah. Bang, tu bukan orang senang. Air saja boleh. Doktor kata only water can. Nampak? Aku bukan reti sangat kau putih ni. Tapi pandai padamu lah. Air saja boleh. Nampak? Jadi kata datin, okey, kita bagi air tarik goyang. No. Zero water. Doktor kata zero water. Piti 18 juta, rumah 3 tekak setengah. 3 tekak tuan duduk, setengah duduk di burung layang. Dalam gitu air kosong saja. Nampak? Kena tipu tak? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia. Banyakkannya dia tipu kita balik. Mana? Pitih juta-juta, air kosong.
Datin kata air kosong pun kosong lah. Bukan nak ubus straw, nak suap ke Datuk. No. Tidak boleh minum mulut. Ini macam sangkut atas. Faham tak? Nanti dah. Nampak tak? Piti jatuh-jatuh. Kalau air minum ke mulut, dia bahang kot tu. Sedap tak? Ni faham lagi. Bukan nak kata korang tak. Itulah kehidupan dunia yang susah. Itu orang susah. Orang senang, orang nak berasa nak kecing, kecing tu baik air kecing. Orang susah tak tu baik air kecing. Panggil mak ayah. Batu karang dekat tengah ni. Wah, tepik tu baik darah. Orang susah. Faham? Orang senang ni kalau kita nak ngaji Quran, boleh baca. Tu orang senang. Sampai masa Tuhan dah tidak senang, tak boleh cakap itu. Hari ni boleh bercakap, esok tak boleh cakap. Kita tak tahu. Bahan dia nyakit. Nyakit kita buah macam-macam. Tu panggil nyakit air, nyakit angin lah. Stroke, hoki stroke. Bahan dah angin dah. Kemarin ni duk nyanyi lagi karaoke. Donde. Hari ni dah boleh cakap Cik Mak nangis lah. Orang suruh, orang tanya boleh cakap dia gini nangis. Apa? Kemarin senang lagi, hari ni tak boleh cakap. Kemarin juara pidato kebangsaan, hari ni tidak keluar suara. Kemarin ni akak berat main jing, kau akak berat, hari ni tak boleh dah, lupuh sebelah. Ni kita sementara belum susah, jadi senang. Balaslah budi Allah dengan apa kuasa kesempatan yang kita ada. Ambil kesempatan sama. Kalau kita jadi bah, maka ambil kesempatan untuk jadikan anak buah kita mudah beragama. Jadi insya-Allah 3 perkara itu jangan berlaku pada diri kita. Siapa tak suka dengan hukum Allah, siapa yang tidak redha, siapa yang tidak sabar dengan ujian Allah, siapa tidak berterima kasih pada Allah, maka fal yakhrut min tahti samai, sila keluar daripada langit ini. Mana keluar daripada bumi ini, wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan yang lain selain daripada aku. Marah Allah. Ada dulu orang dengar kita dalam televisi, dia kata siapa yang nak laksana dengan hukum Islam, tak suka dengan hukum sekular, sila keluar dari Malaysia. Sedap gamak dia. Padahal 1500 tahun Nabi sampaikan firman Allah, siapa tak setuju dengan hukum Islam, Allah sudah halau daripada bumi ini. Pergi cari bumi lain. Puak-puak yang tak setuju hudu, tak setuju jihad, tak setuju takzir kisah, pakat pergi beli bumi yang lain. Dalam hadis ini sudah khabar. Tapi dah muka dak malu, yang duduk mulai-mulai ada lagi di bumi Malaysia ini. Allah sudah halau lama dah. Faham? Jadi kita tak dapat nak lari kat lain dah. Kerana lari di mana pun kita duduk di dalam kekuasaan Allah. Mudah-mudahan memberi sedikit pengajaran kepada kita. Kita tengok pula soalan yang ada di hadapan saya. Soalan yang pertama, hukum warna rambut menggunakan pewarna yang ditegah syarak. Bagaimana pula dari segi semayang, mandi hadas, pengurusan jenazah? Hukum mereka yang mengamalkan LGBT, nak melaksanakan yang membolehkan undang-undang atau perbuatan ini. Baik, kalau kita color rambut, macam mana dengan mandi hadas, kematian dan sebagainya? Mewarnakan rambut ini, yang pertamanya dengan persetujuan seluruh ulama, iaitu bila kita berubang. Bila berubang, ulama-ulama tidak berkhilaf, harusnya kita letak inai atau kita dye rambut kita. Yang berlaku khilaf ulama ialah bila tidak berubang. Bini kita tak berubang lagi, baru umur 38, nak tukar color, buat jadi Jennifer Lopez. Nampak? Ada setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Baik, atas pada masalah yang boleh, hendaklah menggunakan pewarna yang halal. Pewarna yang halal maksudnya, bila kita letak pada batang rambut ni, jirim-jirimnya tertanggal, dan yang tinggal adalah asarul laun, kesang warnanya saja. Faham? Jadi nak tahu halal atau tidak, lepas kita dye rambut kita, kita luruk gini. Kita luruk gini. Kalau dye itu yang maknanya ada jirim melekat pada rambut, kita akan rasa getah di batang rambut. Kita luruk rambut tu gegek. Hak tu tak sah mandi junub. Kerana ada suatu benda yang menebat, ada benda bergetah, benda yang berupa jirim duduk keliling rambut.
Yang halal, lepas kita dye, lepas kita bilah, kita luruk batang rambut, licin macam biasa. Itu halal. Jadi bila kena air, kena rambut. Nampak? Bagaimana dengan mereka yang nak mengamalkan LGBT sehingga ingin minta undang-undang membolehkan perbuatan mereka? Tak boleh layang. Kita layang ni manusia yang normal. LGBT ni lembu gila baru terlepas. Nampak tak? Jadi binatang awak tak layang binatang. Nampak? Orang igak bola kandang. Jadi mu nak layang kau lembu berat nandang. Islam ini ad-dinun nasihat, agama nasihat sesama kita. Tapi sebagai pemerintah, penguatkuasa undang-undang mengenakan peraturan, larangan, ancaman dan hukuman jika berdegil. Tak boleh turut. Barang yang dilaknat oleh Allah kita nak turut apa? Kerja kita ini, kalau barang molek kita sokong, kalau barang tak molek kita larang. Lock tak boleh, lock dengan kita punah. Kalau kita ada kuasa, kita lock biar LGBT ke bandar dia lah. Anak, ke bandar dia lah. So ikut lah kita hak kita, dia hak kita. Punah dengan kita lagi. Iza fa'alu zalika azaballahu amah wal khasah. Nabi kata kalau sampai masa kita lock, padahal kita ni berkuasa untuk larang, untuk cegah, Allah akan turunkan bala. LGBT pun punah jahanam, kita pun punah jahanam. Nampak? Macam dia Aceh 200,000 mayat, 200,000 jadi mayat. Bukan jahat lah ke Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok mati habis. Soalan seterusnya. Gosok cuci kemaluan sebelum wuduk. Mukadimah pada mandi junub, ambil wuduk. Yang kedua, mandi wajib, rata air seluruh badan dan kemaluan kena sentuh batal wuduk. Yang kedua, mana cara sebenar ambil wuduk? Tidak perlu dia ambil lagi. Baik. Dia kata hak mana betul? Kita ambil wuduk, lepas tu kita mandi. Kita mandi, lepas tu ambil wuduk. Hak masa kita ambil wuduk, lepas tu kita mandi, gonyoh kemaluan, batal pula wuduk. Jadi dia nak mandi junub, tak batal wuduk. Senang je. Mu mandi, jangan yang buat benda yang membatal. Yang batal kemaluan, batal mandi, batal wuduk ni, pegang tapak tangan. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang ifdha dengan tapak tangan, tapak tangan pegang kemaluan, ni pegang ni yang gerebek, faham lagi? Hak tu baru batal. Hak tapak saja. Jadi kalau nak pegang dengan tapak dah atas. Macam kita berasa ada wuduk kan, kita nak sembahyang Isya, kita duduklah sejik, kita gatal kemaluan. Tok siok. Jadi kalau seluk gini kena batal tapak tangan. Garu ikut belakang. Ni ikut belakang. Seminggu lebih dah batal. Tu cara dia. Jadi mu mandi tak muri batal, muri jamah dengan tapak tangan. Tak payah jamah dengan tapak tangan. Cucu air tak apa dah. Kata dah kalau pakai cucu tu pakai DIY tembok kau gitu. Kita dah sedap lah kalau dak setuh tangan, dak setuh dengan benda jadi berasa macam dak kata. Cocok dengan skru apa kau. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Bacaan yang betul Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hak mana betul? Yang pertama Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua-dualah betul. Boleh belaka. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawatkan atas Nabi Muhammad. Yang kedua pula Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawatkan Allah ya Allah atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya yang beriman. Benda yang sama saja, cuma masukkan yang keluarga Nabi pada rangkap yang kedua.